Malaysia. Basically, objektif dan kepentingan penukahan ni basically ni yang Harmoni Malaysia nak buat lah. Mengurus dan analisis keperluan penukahan harmoni bagi mencapai maksud harmoni, menghasilkan tokoh dan seterusnya memimpin masyarakat kampus dan juga organisasi dengan mengikuti realisme dan kebersamaan dan Islam dalam ini ayat itu teks lah. Dan basically dalam pesta kita orang, plan strategi harmoni pun ada diterangkan ataupun dikhususkan kepada penukuhan, yakni ke dalam kepimpinan dan pengurusan lah, yang P4, pemboleh 4. Dan basically pemberdayaan strategi 4 pun ada pemberdayaan mahasiswa dan aktivisme. Ini berkenaan dengan dua gagasan harmoni, penghasilan masa berkualiti, berkepimpinan dan berdaya saing, dan juga pendidikan khusus masyarakat, negara dan terbahasa di Islam. So basically ini berkenaan dengan sasaran strategik ini adalah berkenaan dengan yang relate dengan penukuhan lah. Manakala pemboleh 4 basically dalam internal punya factors, pimpinan dan pengurusan organisasi, harmoni menjadi sebuah organisasi lestari, contoh organisasi kepada kaum-kaum lain dan melahirkan beraktiviti. Dan ini adalah SS dan P yang berkaitan dengan penukahan dan apa yang penukahan, sekretariat penukahan perlu ambil peranan lah. Jadi ini basically apa yang ada dalam pesta. Anda tak rasa tak perlu nak terang panjang kot sebab ni just technical things lah. So visi utama ni adalah untuk melahirkan sebuah kemasaan dan juga terbangsa secara mudahnya. Dan basically tugas dan perubahan yang ini yang disampaikan kepada anda lah, data dan pencarian. Ada 3, pelatihan pencarian, pelatihan dan juga pemposisian lah. Ini untuk penukahan ada 4 ni, manakala pelatihan penukahan secara menyeluruh, pasti kena fokus, uruskan sistem database ahli yang menyalurkan membimbing ahli yang berpotensi untuk merangkul anugerah-anugerah yang ada. Dan ini adalah job scope unit ataupun job scope pada penukahan sendiri, data pencarian nak berhalusi mekanisme portfolio karakter-karakter yang ada dalam ahli yang berpotensi jadi tokoh lah. Pelatihan melatih ahli-ahli itu sendiri, pastikan strategi, bukan semata-mata harmoni je lah yang menggerakkan, tapi kita mengarahkan juga kepada strategic partners dalam nak melatih ahli harmoni lah. Dan yang ketiga, yang terakhir, posisi mengenai platform strategik untuk dikembangkan pada ahli sendiri lah. Okay, part yang kedua adalah tentang struktur organisasi. Ini untuk pengetahuan semua lah dan juga so basically organisasi semasa ni di Harmoni Pusat adalah sebagai pemangku naib Presiden 1, juga merangkul sebagai ketua sekretariat untuk penukahan lah. Sebab di peringkat pusat, portfolio penukahan spesifik ini ditugaskan kepada naib Presiden 1. So ahli sekretariat setakat ni termasuk Ana 4 orang, Haikal Ghazali, Syakir Arami tadi dan juga Muhammad. Dan manakala bawah kami ni ada harmoni cawangan, 28 total harmoni cawangan yang ada, dan setiap harmoni ada PIC penukahan sendiri lah. Ada yang tak ada, boleh jadi disebabkan oleh faktor keahlian lah, sebab taknya terlalu sikit, so dia tak ada yang tak lantik PIC penukahan. Dan PIC penukahan ni selalunya bukan selalunya kita wajibkan di dalam pejabat pengurusi lah, sebab pejabat pengurusi yang ada akses kepada database cawangan tersebut untuk memudahkan sistem lah. So basically ini adalah struktur yang semasa lah. So cawangan akan, PIC penukahan di tingkat cawangan akan gerakkan di tingkat cawangan. Manakala di tingkat pusat nasional, orang akan kumpulkan semua database tersebut dan menggerakkan apa yang sepatutnya. Utamanya kalau buat penukahan melibatkan melibatkan society lain, persatuan lain dan sebagainya lah. Dan ni adalah ni sekadar untuk update lah apa yang kami dah buat untuk sekretariat penukahan. Basically Ana sambung kepada Pak Istalik, naib presiden sebelum ni. Basically apa yang presiden sebelum ni pernah dia buat, dia bentangkanlah dalam tasbih tadbir aktivis harmoni waktu bulan 8 dulu ni. So ini yang dibentangkan lah tahun 1 pengatasi ciri tokoh kampus. Ni basically ni adalah dia punya framework dia lah yang dibentangkan. Dan ini rangkum semua sekali lah apa pelatihan yang ada selama Harmoni Pusat pimpinan 2021. So ada pelatihan umum, aktif adalah untuk JK Sukarelawan, Akademi Negarawan, basically untuk kampus lah.
Sebenarnya ini berlaku secara tidak langsung lah. Basically ini just sebab sebelum ni pengukuhan dia tak ada spesifik fokus. Sebab Akif Faisal ini banyak fokus kepada tarbiyah lah. So pengukuhan dia tak terpilih sebab prioriti lain lebih utama kan. So basically ni secara tidak langsung lah, berlangsung tanpa ada framework yang jelas lah. So ini rakan kerjasama sebelum ni, Muslah, Guntur, yakni tentang tarbiyah APT, unit pengukuhan Islam, TDM, dari Direktorat Muslah dan juga NGO yang berkaitan lah. Okay, so yang semasa Ana naik bulan 12, awal bulan 12. So basically timeline ni daripada 10 Disember, first meeting of Secretariat, Persekutuan semula, tak balik fokus apa yang nak capai. Sebab basically tenure harmoni 18-20 hanya sampai 20 hari bulan Februari ni sahaja. So Ana hanya ada masa 3 bulan lah untuk strukturkan balik sekretariat dan juga create framework lah untuk pengukuhan. So basically apa yang seterusnya ada sebuah cawangan. Setiap cawangan berlaku tak pengukuhan. Nak tahu statistik, nak tahu pergerakan progres masa di tingkat cawangan lah. Pengukuhan berlaku ketat dan sebagainya. And then 2 Januari terbentangkan hasil dapatan tersebut dalam mesyuarat naik usaha dan pengukuhan. Sebenarnya malam tu juga ada sesi perkongsian lah daripada ahli daripada Naim Jaafar, Encik Naim Jaafar, and then hari ni lah sesi perkongsian yang kedua. InsyaAllah akan datang akan juga sesi perkongsian yang ketiga dan seterusnya daripada 3 perkongsian ni akan dihasilkan framework yang berkaitan lah. So basically ini apa yang kami berjaya dapatkan data-data yang ada. Daripada 28 cawangan ada apa yang jawab 28 lah. 28 cawangan ada 14 yang tak jelas dengan pengukuhan. Majoriti lah yang tak jelas dengan pengukuhan. Apa tu pengukuhan, apa yang sepatutnya dilakukan, peranan dia dan sebagainya. Ada yang jelas tapi dia tak berlaku 8 orang, 8 cawangan. And then ada yang jelas dan tahulah benda tu berlaku. Kemudiannya ni basically apa yang ni yang Ana kelaskan lah. Ana tak sure juga framework pengukuhan tu sendiri, tapi Ana boleh bagikan dia ada 5 pasal ni lah. Tapi basically daripada cawangan dia macam peringkat untuk pemahaman dia orang ni. Ada 7 cawangan yang belum lagi jelas, so memerlukan penerangan bersih. Ada yang dah jelas, mungkin yang dia nampak perlunya pemilihan ahli atau memilih ahli-ahli yang berpotensi 6 cawangan terlibat. Dan secara program ni mungkin mereka yang cawangan-cawangan yang perlukan program-program pengukuhan untuk dihantar ahli-ahli yang berpotensi. Kemudiannya ada yang dah ke depan 4 cawangan, dia dah ada ahli berpotensi hanya untuk manfaatkan dan menggerakkan tutup ataupun ahli berpotensi tersebut. Alright. So seterusnya bilangan ahli berpotensi di tingkat cawangan, ada cawangan yang less than 5 ahli berpotensi. Ni basically ni technical errors lah sebab Ana tersalah apa nama dia, setting dalam survey tu. So dia jadi ada 2 option, 5, 10, 5 dengan 0. So basically yang less than 10 ada 18 lah, 18 cawangan yang less than 10 ahli berpotensi. Ni menurut dia macam kasar, bilangan kasar lah. Yang kasar ahli berpotensi di cawangan masing-masing. And then selebihnya tu ada 4 cawangan yang lebih daripada 5, lebih daripada 10 lah. And then yang tak yakin ada ahli berpotensi ada 3 cawangan. Baik, so ni basically sesi perkongsian yang pertama lah oleh Naim Jaafar pada 2 Januari lepas hari Ahad. Okay, so moving forward, planning untuk sesi untuk Sekretariat Pengukuhan ada 3 perkara. Yang pertama sesi perkongsian dan yang salah satunya yang selalu Naim Jaafar. Yang kedua adalah sesi dengan pakcik yang kedua. And then sesi ketiga dengan Madam Puan Asmawati lah. Dia adalah yang terlibat dengan dia adalah timbalan pengarah kepada HEPA UAE Kuantan lah. Dia macam mentor Ana lah. So Ana jemput dia untuk dia berkongsi tentang pengukuhan. Sebab basically daripada dia daripada usaha sama dia dapat hasilkan atau dapat kedepankan 2 orang lah tokoh. Yang pertamanya Kak Fatin Zahra, ATS Anugerah Tokoh Siswa 2018, and then ada seorang lagi
apa nama dia, sister, dia pemenang anugerah apa ni, pemenang anugerah MVP lah 2019. 2019 lah. So, itu adalah tiga siri yang kita orang plan untuk rangkumkan daripada siri-siri pengungsian ni untuk dirangka framework untuk penukaran peringkat harmoni lah. Kemudiannya pada masa sama juga menggerakkan database ahli berpotensi. Basically ini menggerakkan seluruh syongan untuk buat satu database, dia tahu identify ahli berpotensi itu ramai, and then sekali lah framework penukaran sini lah hasil residi keputusan ini, and then membakan grup asal tu dah berlaku lah. So tu juga daripada Ana. Allah. Masih ada soalan ke ataupun yang lain ada soalan apa silakan. Okay, just quick one. Apa definisi tokoh dalam harmoni? Tokoh dalam harmoni, basically tokoh adalah orang penokohan tu I mean the outcome tu, the criteria and the outcome. Bukan tu proses lah. Tak maksudnya the selection tu you must have a imagination what kind of criteria. Dan at the end of the day, what would your measurement of a tokoh? Basically tokoh yang harmoni letakkan adalah mana saya di dalam ini yang based on pesta lah. Yes. Dikenali, dirasai dan dihormati, diiktiraf langsung dan diiktirafkan anugerah atau jabatan atau kebahagiaan. Ini bukan ialah kaya. Ini adalah definisi based on transfer harmoni. Okay, dikenali, dirasainya dan secara langsung. Okay. Alright, and then how do you choose? Nah, yang ni kriteria dia belum lagi ada spesifik kriteria lah. Basically diserah pada cawangan. So somehow mungkin lah cawangan pun ada masalah kalau nak mengenal pasti ahli-ahli yang potensi. So problem dia mungkin start dari situ lah kot. Ahli yang berpotensi, macam mana kita define ahli yang berpotensi. Okay. Baik. Yang lain? Alright. Saya tak ada rekod daripada Ana. Yang lain pun dah dibentangkan sebelum. So rasa by the way Afi, Tuan, there's one akhawat kita daripada University Petronas, dia panggil apa? UTP. UTP, University Teknologi Petronas. Dia ni juga pernah kita ada dialog dengan dia. Dia ni juga in charge dalam talent management dalam UTP untuk student. So you may want to engage them. Ke Petronas ni dalam talent management dia agak ke depan lah. I mean, bukannya UTP, Petronas. So dia pernah berkongsi dia punya model dan sebagainya. Because dia dah really macam tadi lah hantar engage dengan apa tadi Helwa kan, Helwa tu kan, so dia dah ada zoom in specifically dalam suasana campus lah. So mungkin one of the person that you want to engage. I think I still have the contact. Nanti anak kontak kasih balik lah. Silakan. Okay. Dan serah balik kepada kami lah. Okay. Jazakallah khair. Saya ucapkan kepada Tuan Faiz atas penerangan anda tadi. So, seterusnya kita akan mendengar perkongsian daripada Pak Cik Zahrudin. Sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau dilahirkan pada 1 Ogos 1962 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Tentang latar belakang pelajaran, beliau merupakan pemegang ijazah perakaunan di London Metropolitan University, kemudian meneruskan pengajian di peringkat postgraduate diploma di Humberside University dalam kos Human Resource Management dan menyambung pengajian tertinggi di peringkat PhD di Universiti Utara Malaysia. Dan sekarang Pak Cik Zahrudin bekerja sebagai Change Management Principal Consultant di Total Learning System Sdn Bhd. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Ana menjemputlah.
Pak Cik Zahrudin untuk menyampaikan perkongsian beliau. Persilakan. Cik Syamil, Tuan dan Akhwat dan akhwat yang berada pada malam ini. Ana akan mungkin dalam penerangan ringkas saja. Because Ana rasa yang Tuan dah share tadi tu, talent semua tu mungkin antum dah dieksposkan. Tapi mungkin Ana lebih ingin berkongsi the three fundamentals yang perlu ada yang membolehkan satu proses pengukuhan itu boleh berlaku dengan baik. But allow me first to introduce unit pembangunan bakat via a video show. Tak lama, dalam 5 minit lama tak? Tak kan? Okay, Ana share. Dengar tak? Sorry. Ana tak share lagi. Sekejap Sekejap, Ana tak share lagi. Sorry. I have to share first. Tap. Then I have drive, share. Okay, I will share it now. Sebagai sebuah organisasi, IKRAM amat komited dalam pembinaan semula negara yang berteraskan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, inklusiviti dan memelihara martabat rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Muhammad Farid bin Syed Haji Ahmad, Presiden Pertubuhan IKRAM Malaysia. Pertubuhan IKRAM Malaysia akan ikut sama melibatkan diri membangun Malaysia baru, Malaysia yang maju, Malaysia yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Untuk mencapai impian tersebut, kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran dan kita kena memiliki keazaman yang tinggi serta berusaha keras untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Satu di antara tonggak kepada usaha ini ialah menyediakan satu barisan kepimpinan yang kompeten dan berintegriti, dan dia merupakan satu usaha yang berterusan tanpa mengenal pernah lelah. Langkah awal pembinaan barisan kepimpinan ini ialah dengan kita menggerakkan modal insan yang kita miliki supaya mereka memiliki kompetensi yang tinggi dan berintegriti. Mereka mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan gaya kepimpinan yang berdaya saing, iaitu cekap, proaktif, tangkas dan cergas, buangkan minda keterbatasan, 1000 alasan dan yakin terhadap peluang walaupun berhadapan ancaman. IKRAM amat komited terhadap usaha-usaha tersebut dan ia dilaksanakan melalui unit pembangunan bakat di bawah Jawatankuasa Tarbiyah Modal Insan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan Arif Abdul Ghaffar, ahli Jawatankuasa unit pembangunan bakat IKRAM. Dalam usaha kita membangunkan bakat ahli, kita perlukan usaha yang berterusan dan tersusun supaya ahli kita ada integriti dan kompeten dalam mencapai aspirasi bersama. Dalam IKRAM, pembangunan bakat mengambil kira keperluan semasa dan akan datang. Kami bertanggungjawab untuk memastikan semua usaha pelatihan dan pembangunan bakat berlaku secara sinergi dan lestari. Terdapat 4 projek di bawah unit pembangunan bakat. Yang pertama adalah MKI 2.0 ataupun model kepimpinan IKRAM 2.0. Kedua adalah talent pipeline ataupun LEAD. Ketiga adalah asatizah muda dan keempat adalah ESPDC. MKI 2.0 merupakan kesinambungan kepada satu inisiatif yang dikenali sebagai model kepimpinan IKRAM pada tahun 2016. Objektif utama program pengurusan bakat MKI ialah untuk mengenal pasti bakat-bakat kepimpinan dalam kalangan ahli IKRAM yang berumur 25 hingga 35 tahun. MKI menampilkan satu program pengurusan bakat yang komprehensif, integratif dan sistematik. Program-program latihan yang disediakan adalah latihan kemahiran dalam kelas, mentoring atau taurith, pusingan kerja untuk memupuk bakat kepemimpinan peserta. Talent Pipeline adalah satu inisiatif baru yang dijenamakan sebagai LEAD. Objektif utama pelaksanaan LEAD adalah untuk memastikan takungan kepimpinan yang terlatih dan kompeten yang mencukupi untuk mengambil peranan dalam kepimpinan negara. Kesinambungan program pembangunan kepimpinan IKRAM dari peringkat menengah hingga ke pasca universiti. Terdapat 3 fasa yang akan dilalui peserta, iaitu fasa persediaan,
16 hingga 17 tahun, fasa pembangunan dan mengambil tempat 18 hingga 30 tahun, fasa memimpin 30 tahun dan ke atas. Asatizah adalah merupakan duta Islam dan mewakili Muslim dalam berinteraksi dengan masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Objektif utama penubuhan Asatizah Muda Ikram di Zon adalah untuk menjadi satu platform untuk mengumpulkan semua asatizah di negeri-negeri di peringkat zon, memperkasakan kemampuan Asatizah Muda Ikram untuk mengendalikan program bersama masyarakat. ESPDC, Sistem Pembangunan Da'i, ialah satu inisiatif Ikram dalam memudahcarakan penggembelingan ahli-ahli dalam pencapaian rancangan Ikram. Ianya akan dilaksanakan setiap tahun dalam 4 fasa dan merupakan gandingan usaha bersama antara ahli dan nukaba. Bermula dengan penetapan sasaran, satu usaha dan perbincangan berterusan akan dilakukan antara ahli dan nukaba untuk memastikan sasaran yang ditetapkan tercapai. Di akhir tahun, satu sesi perbincangan akan diadakan bersama nukaba untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran yang ditetapkan pada awal tahun dan mengenal pasti penambahbaikan terhadap prestasi ahli. Saya berharap usaha-usaha daripada unit pembangunan bakat ini akan berjaya melahirkan satu barisan kepimpinan yang akan mampu memimpin Malaysia masa depan. Menjadi harapan saya supaya setiap pimpinan negeri dan kawasan memberi kerjasama penuh dan sokongan padu untuk pastikan projek-projek di bawah unit pembangunan bakat berjaya. Ini harapan saya. Okey, wah, kita teruskan. Stop. Okey, itu sedikit pengenalan secara ringkas apa yang kami buat dalam unit pembangunan bakat lah. Jadi kalau Ikhwan tengok ada 4 inisiatif utama tu yang kita carry over for the next 1 or 3 years. Bermula pada tahun 20 yang lalu dan terus berterusan hingga 2023 sehinggalah usaha ini diambil oleh orang yang seterusnya. Jadi Afah dan akhwat, ana ingin juga membentangkan slide ni, tapi ini adalah summary of a long presentation, but I will just pick and choose mana yang anda rasa sesuai, slide yang sesuai. Dia merupakan gabungan beberapa komponen dalam perbincangan kita pada malam ini. Okey, pertamanya anda rasa, anak share, nampak tak? Okey, nampak. Jadi mungkin dalam konteks sana ni, dia pasal apa? Mungkin melihat keseluruhan, keseluruhan pengurusan talent itu. Macam antum, you are already going for penokohan itu. Jadi dia, tetapi boleh dalamnya itu pun telah ada dalam konteks keperluan penokohan itu yang boleh dilihat. Bagi anda dalam apa-apa talent management, whatever framework you build upon, there are 3 main components yang perlu ada kejelasan. Pertamanya framework itu. Keduanya pemilihan dan pengkategorian talent itu. How do you classify and categorize your talent? Because dalam dunia yang penuh canggih ini, the principle of talent management, kalau boleh, ini yang kami ada demand oleh Ikram dalam perbincangan kami oleh kepimpinan yang nak ditekankan itu, you must be able to deliver customized even to the individual level. Bila dia dah kepimpinan lah. So you must be very clear the category of your talent. Where do they, how, macam mana mereka, siapa mereka dan apa kualiti mereka. Dan ketiganya is
the development of that talent. Perjalanan yang ingin dibawa talent itu daripada pengenalan dia hinggalah satu hari kita nak menghasilkan dia sebagai satu outcome yang telah kita definasikan. Alright, so I will start with a framework. Ini Ana just ambil daripada very high level punya. Dia kalau antum tengok ni, kerana Ana cuba customizekan kepada harmoni tetapi mungkin lari sikit daripada perbincangan kita kerana antum dah fokus the pembangunan kepimpinan tu more than anything else lah Kita ada organisasi harmoni dan kita ada ahli-ahli yang ingin kita uruskan jadi dia bermula dengan perancangan modal insani. How do you manage the deployment of your resources yang you bawa itu, dan once you bring them in, one of the focus that you must have is pembangunan kapasiti ahli tarbiyah dan latihan itu. Jadi that is one aspect yang you must be very sure. Tarbiyah dan latihan yang kita nak. And then comes where your tawzif is, bukan your tawzif, your requirement tadi itu yang you kata tokoh itu dalam konteks perbincangan Ana adalah pembangunan kepimpinan itu the leadership qualities that you want to build. And then pelan penggantian ini maksudnya kalau dalam Ikram YDPN dia ada, YDPK dia ada ada siapa yang telah dikenal pasti, kalau bukan one to one mapping tapi 3-4 ataupun sekumpulan ahli itu, sekiranya berlaku kekosongan YDPK itu mereka telah disediakan untuk mengambil jawatan itu. Kerjaya dakwah ahli, ini yang ditekankan juga dalam Ikram. Yang dah senior ni kami dah tak libat banyak lah because they have created their own kerjaya dakwah, bukan kerjaya dakwah ahli itu. Tetapi dalam konteks yang muda yang baru nak masuk dalam medan dakwah itu, mereka perlu jelas kerjaya yang mereka ingin lalui. Dan keempatnya, kena ada juga pengurusan prestasi ahli. Pengurusan prestasi ahli ni bukan kita nak bagi dia duit atau nak bagi bonus, nak bagi naik pangkat ke apa, tetapi supaya kita tahu tahap mana prestasi ahli ketiga itu dan bagaimana untuk kita membuat intervensi ataupun membuat aktiviti sekiranya tak perform, macam mana kita nak bagi perform. Kalau kalau dah perform, how do we maintain the performance? Kalau yang medium tu, how do we further push for performance? Jadi bawah itu adalah program pembangunan yang diadakan untuk membangunkan capacity. This is the apa yang bawah tu adalah dia punya support lah kepada semua yang kita lakukan itu. Pembangunan capacity itu adalah mengenal pasti apa ciri-ciri ahli yang kita nak, apa kompetensi yang dia nak, pembahagian ahli tadi tu, the customization of the mengkategorikan ahli itu, akhirnya boleh mencapai hala tuju harmoni itu. Okey, keduanya yang Nana sebut tadi, framework. This is just a sample that I'm sharing. Kalau antum Google, antum tengok, memang banyak lah. Tapi I'm trying to simplify the thinking supaya mudah untuk kita faham apa dia yang boleh kita buat dalam menguruskan talent kita dalam organisasi. Talent ni dia banyak definisi lah. Ada yang having a very broad based talent definition dia. Talent ni yang even to the apa, all individu is talent. Siapa yang ikut ikut Anis Mata punya baru-baru ni speech dia dalam melancarkan Akademi Manusia. Kalau antum dengar dia punya speech 15 minit tu, dia kata the human is itself a talent. Dia tak kalau setengah organisasi dia define pula ada talent yang certain category of manusia itu adalah talent. Tetapi kalau pemikiran ini berbeza, banyak dia punya jalur-jalur pemikiran, tetapi dalam Ikram kerana memandangkan ahli kita yang terlalu ramai dan
kita ada pendekatan-pendekatan yang lain ataupun inisiatif-inisiatif lain dalam membangunkan kapasiti ahli itu, tarbiyah kita dan sebagainya. We focus on very focus selecting potential within ahli ikram untuk dibina kepimpinan. Itu dari segi UPB lah. Tetapi tidak bermakna ahli-ahli lain itu tidak dibangunkan. Ada program-program tertentu. Kalau kita tengok kita punya manhaj tarbiyah pun dah ada pembangunan skill set tu sudah pun ada dalam ikram itu. Jadi bagi UPB, fokus kita is to identify the talents and groom them and to grow them such that they can either menjadi dalam pergantian ataupun kepimpinan. Kalau antum tengok tadi inisiatif macam lead itu adalah pengambilan takungan kepimpinan daripada awal umur form 4 sehinggalah mereka ni akan bersama dalam perjalanan kita itu sehingga bersama dalam 12 tahun. Jadi dia akan cross path dengan harmoni itu nanti tu. Tapi mereka ini telah dipilih awal. Form 4 tu kita dah identify potentials yang kita bangunkan sampai di universiti. Jadi nanti kita kena ada satu interlink dengan harmoni. How does this talent yang telah dibina kalau mereka berada dalam universiti di lokal, bagaimana kita nak salurkan supaya mereka diberikan talent ini dapat digunakan dengan baik. Jadi mungkin dalam konteks feeder kepada antum nanti, dia adalah feeder kepada penokohan dia tu. Cuma dia ni baru nak start. Sepatutnya last year, tapi COVID tu kita tangguh. So this year February ni is our first recruitment. Mereka datang daripada Muslih, mereka datang daripada luar Muslih juga. Maksudnya pelajar-pelajar yang duduk di SBP, di MRSM. Kita ambil juga takungan itu daripada. Jadi itu satu inisiatif lah. Jadi bila kita bincang tentang UPB, our focus is very niche, very specific, pembangunan potensi ahli-ahli yang berpotensi untuk dibangunkan, tetapi ahli-ahli yang lain itu masih lagi ada program pembangunan mereka yang memang telah berlaku di kawasan, di negeri, dalam musrah, dalam tarbiyah kita. Okey, Pak. Ana sebut tadi, tonggak kedua adalah we must clearly understand who are our talents itu. Dia ada yang kalau dalam UPB kami panggil berpotensi dan aktif. So these are the people who are the players in the market, in the dakwah field dalam ikram, dan mereka juga adalah mahir ataupun berpotensi. Ada yang berpotensi tetapi belum lagi memainkan peranan ataupun belum lagi sampai mereka memainkan peranan dalam dakwah secara aktif di peringkat kawasan dan negeri. Ada yang memang mungkin tidak mereka tidak ada, belum lagi ada potensi mereka ataupun belum dibangunkan potensi mereka, tetapi aktif. Dan ada tidak mahir dan tidak aktif. Ini yang mungkin they will prefer just to attend usrah, attend daurah, dan sebagainya lah. Tetapi yang kategori yang ketiga, yang kedua tadi, mahir dan tidak aktif. Ini yang ada. Kalau dalam ikram ni ramai. They are very capable people, tetapi banyak perkara-perkara yang menyebabkan mereka tidak boleh aktif dalam dakwah dari segi permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan keluarga, kewangan, tekanan-tekanan lain menyebabkan mereka tidak aktif. So by knowing your category ni, you would know how to address specific strategy ataupun intervensi ataupun pembangunan bakat yang membolehkan mereka ini dibesarkan ataupun growing. Jadi akhirnya kita nak ke kuadran yang pertama itulah kan, mahir dan aktif. So you must have, you will be able to identify specific strategy. Dan akhir sekali, ini yang ana rasa kita ni, tapi banyaklah, ana rasa kita dah lari, kita dah keluar dari pemikiran itu. Dulu pemikiran dia duduk dalam musrah, datang hadir daurah-daurah,
lagi datang ceramah, satu hari punya training yang dilakukan oleh kawasan ataupun ikram itu. In that context, kita kena move away. Pengalaman Ana dalam pengendalian program MKI tadi tu, modul kepimpinan ikram yang disebut dalam video tadi tu, you are facing a group of people nowadays that they require flexibility in learning. Flexibility maksudnya membuka ruang-ruang yang luas untuk apa saja pendekatan dia, tetapi akhirnya sesuai dengan keadaan dan situasi orang itu, yang membolehkan dia dibangunkan. Jadi dia, kalau antum tengok tu 70% tu adalah on the job learning, dalam dia punya apa, dia punya medan, terlibat dalam projek, terlibat dalam menguruskan program-program di kampus. Those are on the job. Learning through others is membina social network mereka. Bukan saja usrah, tetapi network dengan pelajar di luar sana, masyarakat pelajar-pelajar yang bukan ikhwah kita. So those are learning through others. Dan akhir sekali the formal learning. Formal learning ni yang kita ada sekarang yang saya sebut tadi tu, structured directed learning. Learning tu dikontrol oleh organisasi. Jadi maksudnya di sini, dalam kita melihat, dan Ana yakin antum sebagai mereka yang mengendalikan pelajar ni, because kami pun pernah dulu cuba melakukan satu program pembangunan bakat untuk UIA, UIA Gombak ketiga itu, ataupun UIA sekarang ni the main UIA lah. They face the challenges of student life yang yalah, yang baru masuk sibuk nak establish dia punya kerjaya, dia punya akademik, second year mungkin dah ada project, third and fourth tu are preparing for graduation dan sebagainya. So dalam kita mengendalikan talent yang kepelbagaian, limitation ataupun diversity yang ada tu, we must be able to be very flexible dalam memberikan pelatihan itu, bukan sekadar bawa dalam classroom, duduk, belajar dan sebagainya, tetapi mengambil semua pendekatan yang ada yang membolehkan pembangunan bakat itu. And I just baca 70-20-10 learning concept Robert E. Singer and Michael Lombardo being developed by them in collaboration, bukan develop, Robert E. Singer and Michael Lombardo ni dengan collaboration with Modern McCall of the Center for Creative Leadership, mengatakan 70% of learning development takes place from real life and on the job experiences. So 70% of pembelajaran itu. Task and problem solving. 20% of the time development comes from other people through informal or formal feedback. Dan 10% of learning and development comes from formal training. Tetapi dia tidak boleh dipisahkan. So integrated ni 70-20-10 tu kena ada. Tetapi dia bukan juga fixed ratio kena 70%. Kita ukur pula on the job learning 70%, 70%. Tidak. Dia kadang-kadang mengikut juga kesesuaian ahli itu. Dan sebenarnya setiap of the learning reinforce. Contohnya 10% tu, walaupun 10%, kalau tak ada 10% itu, 20% tu mungkin tidak boleh dilakukan dengan sempurna. Kerana 10% itu akan memberikan ilmu, kemahiran asas, supaya bila mengendalikan aktiviti projek di lapangan itu dapat dilakukan dengan baik, dengan tepat. Okay, now I come to, Anda buka dulu mungkin ikhwah, because that was the theoretical concept before I share you the slides of MKI ni, yang mungkin I will pick and choose lah. Ni banyak ni, tapi I just want to focus the few framework yang ada. Jadi mungkin ikhwah kita kalau ada pertanyaan dulu yang ikhwah nak tanya, kita boleh bertanya. So Rashid, kalau in terms of kemahiran tadi, mahir dan aktif tu, ada spesifik kemahiran ke yang sasarkan ke memang general kemahiran tu?
Okey, kalau dalam ikram kita nanti ada cerita, tetapi dalam kita mengenal itu kita ada assessment tools yang kita gunakan, dan berlandaskan kepada spesifik kriteria yang telah pun kita yang kita telah kenal pasti. Aktif tu kita tahu di mana mereka dalam medan lah. Kita ada survey kita tahu mereka dalam jawatankuasa kawasan ke, ikram muda ke, mengenalikan usrah ke. Tetapi kemahiran itu we have what we call competency based interview, dan dalam mengenal potensi kita ada assessment center yang kita lakukan. So kita have that methodology. Jadi bila ada cerita MKI nanti antum akan dapat bagaimana pelaksanaan dia. So when they enter the program of MKI itu, they are recategorized. Tapi kategoris kami taklah dalam 4 tadi tu. Kami kategoris kepada 3, strategik, operational dan asas. So bila kita strategik ini, mereka ini yang kalau dalam konteks antum penokohan tu lah. They have the potential, because kadang-kadang ni kita nak groom orang, nak jadi CEO, contoh, kalau dalam corporate, Shell ke Petronas, they would know the material of CEO from day one already. So penokohan yang kita nak bina ni, dia mestilah penokohan yang sustainable. Bukannya satu yang short journey. Faham tak? So that potensi itu yang kita kena pasti. Because not all people can become CEO and really become good CEO lah, ataupun mempunyai potensi untuk CEO tu. Jadi dia perlukan pengenalan konteks-konteks kualiti tu. Okey, ada lagi? Betul? Tak ada rekod. Tak ada, okey. Ana akan share, Ana will pick up MKI because lead tu ada framework kami dah, tetapi dia still at initial stage, sedangkan MKI ni telah matured lah pendekatan dia. Dah MKI 2.0. So I will go back to presentation. Nak pergi share. Okay, nak present ni So I will pick and choose my slide. Pertamanya satu perkara yang menjadi sedikit kemuskilan pada awal MKI dulu ialah seolah-olah berlakunya terpisahnya MKI ini dalam satu pembangunan modal insan itu. Maksudnya dalam konteks kaitan ataupun connectivity dia kepada program-program tarbiyah kita tu, dia macam apa? Macam tak disejajarkan lah. Jadi tapi bagi kita telah improve a lot, di mana program pembangunan MKI ini dia adalah dalam ekosistem modal insan dan tarbiyah ikram. Maksudnya di sini ini adalah ekosistem yang anda sebutkan. TMI itu, tarbiyah modal insan ini ada dia punya kalau anda tengok yang biru itu, pembangunan kapasiti ikram dan TMI, pengurusan dan pembangunan ahli dan kebajikan dan kesejahteraan ahli. Unit-unit tu menggerakkan usaha tu. Kalau antum tengok di situ ada pembangunan bakat dan pembangunan pemimpin dalam pengurusan dan pembangunan ahli itu. So UPB mengambil peranan dalam pembangunan bakat dan pembangunan kepimpinan itu. Pengurusan prestasi. So kalau kita tengok pengurusan dan pembangunan ahli itu, atas tu kotak yang kiri dan kanan, dan kalau yang second level tu adalah yang kanan itu. Jadi yang lain tu adalah peranan keseluruhan tarbiyah modal insan itu. Dan kita ada agensi rakan strategik kita dan rakan pelaksana kita, negeri, dan rakan strategik kita adalah wanita, muslih. Harmoni tak ada IPT dan IM. Ikram muda. IPT itu harmoni dah sekarang tak? Institusi dan sebagainya. Dan
kita ada sistem tarbiyah kita. Ya. Yang usrah kita lah. Iqra kita, daurah katibah kita, program projek, pembelajaran kendiri dan online dan sebagainya. Ya. Dan di sinilah MKI itu, pembangunan bakat kita. Ya. Yang sebenarnya pembangunan bakat yang telah dibina ini, framework ini digunakan dalam 3 inisiatif Ikram. Ya. LEAD, dan keduanya adalah MKI tadi itu, dan ketiganya ada lagi satu inisiatif yang kita panggilkan pelan penggantian ataupun paksi itu, menggunakan framework yang sama. Dan di situ kita ada medan aktivisme luar dan dalam Ikram itu. Dia sepatutnya itu yang disebut tadi itu, coaching tadi itu, yang disebut on the job learning itu sebenarnya, dan kalau kita tengok sistem tarbiyah Ikram itu fokus kepada ilmu, knowledge, the formal learning yang ada. Pembangunan bakat ini mengintegrasikan juga dalam konteks pembelajaran 3 berjenis pembelajaran itu, dan fokusnya kepada bakat. Ada beza. Atas itu ahli, semua ahli lalu, bawah ni adalah mereka-mereka yang telah dipilih, yang telah disaring dalam konteks yang begitu untuk fokus kepada leadership punya roles, ataupun leadership ni boleh di luar dan di dalam Ikram, dan boleh juga kalau macam lead itu adalah pengukuhan yang negarawan itu. Dan akhirnya kita mencapai Malaysia Negara Rahmah. So ini kena difahami. Maksudnya kalau Harmoni nak buat pun janganlah pisahkan apa saja inisiatif pembangunan bakat antum daripada sistem pembangunan ahli keseluruhan itu. Okey, ini proses pengurusan bakat kita. Kita ada satu apa yang kita katakan model kepimpinan Ikram. Model ini adalah satu hasil kajian, nanti ada video yang boleh dikongsi, adalah hasil daripada perbincangan yang dilakukan oleh kepimpinan Ikram ketika itu bila mereka mempersoalkan berlakunya jurang yang agak tinggi pelapis itu. Jadi bila ditanya apa yang diperlukan, apa ciri-ciri yang diperlukan oleh Ikram untuk dakwah sekarang dan akan masa datang. Jadi dalam perbincangan itu dilahirkan apa yang dinamakan model kepimpinan Ikram. Model kepimpinan Ikram ini ada 10 dan diberikan kepada 3 kluster. Nanti anda terangkan lagi lah. Kluster pertama adalah memimpin diri, memimpin manusia dan memimpin perjuangan. Kalau memimpin diri ada 4, berintegriti, mujahadah, dan apa lagi ada mujahadah, ada nanti anda tunjukkan. Dan 3 lagi itu memimpin manusia pun ada, pembangun pasukan, pembangun manusia dan komunikasi. Yang ketiga itu memimpin perjuangan, disiplin organisasi, big picture yang pertama tadi, the big picture, mujahadah, integrity, dan lagi satu tu selalu sleep. Yang itu memimpin, mereka adalah apa tadi itu, kalau yang ketiga sekali itu memimpin perjuangan itu, disiplin diri, berilmu, dan lagi satu berilmu, lupa lagi kelasan. Tapi yang tadi tu berarti ingat pula yang pertama tadi tu, lagi satu adalah kepintaran yang tinggi, ability to analyze. So ini jadi cara kita laksanakan, kita ada pentaksiran itu. Itu yang anak kata tadi tu, we identify the talent pools from kalau dalam MKI 2.0 talent pools ini dia memula kita adakan CBI, competency based interview dan assessment center. All of the participants yang interested have to apply, and then from that process kita lakukan 2 aktiviti ini. From that kita analyze dan assess berlandaskan kriteria-kriteria yang spesifik, dan satu ruler yang kita gunakan, kita boleh kategorikan mereka ni potensi tinggi, nombor 2 dan nombor 1 tadi. Tetapi Ana mula mendapatkan juga satu elemen of assessment juga dalam perjalanan MKI ini, is commitment dia. So we assess people, if they don't follow each stage itu, they akhir drop out. Contohnya,
kita bermula dengan mentoring untuk MKI 2.0. If they don't submit dia punya mentoring requirements, they are considered dropout. So ini adalah satu inbuilt yang sekarang ini secara tabiinya dilakukan untuk sebagai saringan dulu. Selepas mereka melalui pentaksiran itu, kita ada pertamanya latihan dalam kelas tu, daurah. Lepas tu kita pairkan mereka kepada mentoring. Ada mentor yang kita kenal pasti, atas pilihan mereka, kita facilitate pemadanan mereka itu, dan throughout the 2 years itu, mereka melakukan proses mentoring itu. Ada guide, ada panduan dan sebagainya. Mereka diminta membuat projek khas. Projek khas ni boleh dalam di kawasan, dan mereka mempunyai 2 tahun untuk melalukan itu. Pusingan kerja ini selalunya berakhir macam kita lah, kita ada apa? Intern kita kan. Mereka ni intern itu lebih kepada mendedahkan mereka. Maksudnya kita, contohnya kalau 1.0 itu, kita pilih the top 20 sepatutnya pergi Turki. Dan dalam 2 minggu tu mereka duduk dalam organisasi dakwahnya ke, politiknya ke, ekonominya ke, medianya, untuk mereka belajar, dan mereka balik itu ada laporan dia. Bimbingan ini adalah yang dimainkan oleh nukaba mereka, dalam mereka membimbing mereka dalam, tetapi membimbing dalam mereka melalui program pembangunan bakat. Dan akhir sekali on the job training ini adalah pelibatan mereka dalam medan, dan akhirnya kita dapat merealisasikan takungan pemimpin yang kompeten. Jadi framework ini dan perjalanan dia, apa aktiviti dia, mula pentaksiran, lepas tu mentoring, pemadanan mentor dan mentee. Kita ada briefing kepada mereka macam mana mereka nak melalui proses mentoring itu, dan mereka semasa pemadanan mentoring itu, mereka, ini yang saya sebut tadi tu, laluan kerjaya tu. So they must choose dalam PESTLER tu. PESTLER ni adalah bidang-bidang. P for political, E for economy, S for social, T for technology, L for legal, E for environment, R for religiosity, dakwah, the asatizah tu lah. Jadi mereka kena pilih, dan mentor yang mereka cadangkan itu juga adalah berkaitan dengan laluan kerjaya yang mereka ingin lalui. Selepas itu mereka melalui apa kita kata 4 modul of development. Ini yang anda katakan tadi tu. Program pembangunan yang kita buat hari ini, we are very flexible, ada self learning, ada one day engagement, ada yang ambil one day, half day, lepas tu ambil yang lain tu self learning. Setiap program pembangunan mereka itu, mereka ada projek yang mereka kena lalui yang diberikan selepas mereka lalui program pembangunan. Ini sedang berjalan pada tahun ini hingga April insyaAllah. Dan bimbingan itu adalah peranan yang dimainkan oleh nukaba mereka. Itu berakhirnya fasa 1. Fasa 2, mereka ini akan diberikan projek khas yang mereka akan terlibat dengan kumpulan-kumpulan tertentu untuk mereka melaksanakannya. Okey, ini program-program formal yang mungkin ada yang disebut tadi itu. Convention dan parlimen ini walaupun dia ujungnya formal, kita akan adakan parlimen MKI 2.0. Parlimen ini adalah untuk mereka melihat 5 teras yang Ikram bawa, advokasi nasional yang Ikram bawa itu, pemimpin berintegriti, ekonominya, masyarakat tu, lepas tu governance dan sebagainya lah tu ada tu 5 itu mereka perlu berbincang dalam kumpulan kecil untuk menghasilkan satu kertas kerja yang akan didebatkan dalam parlimen itu, dan di ujung bersamanya juga ada satu convention di mana ada program-program lain isikan begitu, dan ini adalah di ujung tahun. MMM ni, MKIS, MKIS, mereka bertemu secara berkala atas pilihan mereka. Training ini kalau ada modul-modul khusus yang mereka ingin lakukan, sama ada melalui berpusat ataupun di negeri, boleh dari kawasan mereka boleh lakukan Dan mereka ini dipecahkan dalam komunitas, dalam satu kumpulan, pasukan 1, pasukan 2, pasukan 3 dan 4 ini, dan mereka, this is a social network where they can learn from each other, tapi tidak mengganggu gugat peranan yang dimainkan oleh usrah, tetapi lebih kepada fokus pembangunan kepimpinan mereka. Kitaran kerja yang ada sebut tadi itu di ujung perjalanan Jun 2022 ini, mereka akan
dihantar ke Turki untuk melalui job attachment tu. Dan akhirnya kita ada graduation day, di mana pada graduation ini kita akan award the best employer, lelaki dan perempuan, best group, best parliament punya participant ke nanti itulah. Jadi ini perjalanan mereka selama 2 tahun. 2 tahun yang mereka perlu lalui, dan di akhirnya berlandaskan outcome mereka ialah berlandaskan kerjaya yang mereka ingin capai itu. Mereka should be achieving the target kerjaya yang mereka. Bila kita kata target kerjaya, mungkin hari ini saya jawatankuasa kawasan saja. Lepas 3 tahun saya nak jadi jawatankuasa negeri, mungkin saya ni hari ini hanya dalam bidang dalam bidang mungkin politik saya aktivis, mungkin saya nak jadi dah kepimpinan sampai mungkin hatta sebagai ahli parlimen, ahli adun. Nah, itu maksudnya perjalanan kerjaya itu, Jadi ini pelaksanaan 7-20-10 tadi yang anda sebut pun perlu sistemik, perlu semua, bukan linear dan jumlah. Dia bukannya kena ada latihan, lepas tu baru coaching, baru social learning, baru on the job, dia boleh berlaku dalam competition yang kepelbagaian, tapi ia harus berterusan dan sistemik. Okay, anda tak sure kalau anda main ni dengar tak? Dengar tak Iqbal? Tak dengar je. Baca lagu. Dengar tak? Dengar tak lagi? Tak dengar. Oh, tak dengar because dia play daripada, anak kena play daripada Chrome. Kejap lagi anak kena. Right. Tapi because I have to pay for my drive. That's the problem with okay, sekejap, bukanlah. Tak ada dah. Apa lagi nanti kalau anda sempat anak. Tapi basically mungkin dalam slide ada kot. Mana slide dia? Okay. Ciri-ciri tu sekejap Oh, tak ada. Anyway, okay, ini mungkin of your interest juga. How do we do it? So, taksir keperluan asas ini, kita ada tiga cara. Pertamanya, di peringkat pusat melalui penilaian borang permohonan. Nampak tak? Nampak Cik tak share screen. Oh, tu ada tak share screen. Okey, sekejap Alright. Kalau ini dari segi pentaksiran kami tadilah yang anda sebut tadi tu So kita ada borang yang mereka kena isi. Ini kriteria dia, mutawa, ikram, terlibat secara aktif, aktiviti dakwah di kawasan, dan ada pentaksiran. Lepas tu asas kepimpinan, kita train dia on the 4 traits itu, big picture, kepintaran yang tinggi, mujahadah yang tinggi dan integriti. Dan last kali itu adalah kriteria minimum, memenuhi tahap dalam potensi kepimpinan strategik, big picture, kepintaran yang tinggi. So maksudnya ada 3 level of pentaksiran, barulah mereka ini, kalau antum tengok tu, yang taksiran 2 tu interview secara bersemuka, taksiran ketiga itu adalah dinamika kumpulan 9 hingga 10 orang, kendalian assessor pusat. Dan ini adalah kalau anda tengok tu ciri-ciri itu untuk mengukur dia punya kompetensi itu Okey, saya rasa tu dulu kita buka untuk perbincangan. Meanwhile kalau anda jumpa anda punya video tu, anda akan share. Alright, kita boleh bincang.
So sekarang kita buka kepada sesi Q&A ke? Macam mana? Sekejap, Ana jumpa dah slide ni. Oh, okay. Ya. Sekejap. Ana share tab. Okay. Tab. Pasal dia bila play tu. Okay, ni dia. Okay, ini ciri-ciri yang Ana sebut tadi tu. Ciri kepemimpinan yang perlu diwujudkan dalam diri seseorang pemimpin. Model kepemimpinan Ikram telah mengenal pasti 10 ciri utama kepemimpinan yang dikategorikan dalam 3 kelompok, iaitu kelompok 1, memimpin diri. Kelompok ini terdiri daripada 4 ciri, iaitu 1. Didorong oleh big picture. 2. Darjah kepintaran yang tinggi. 3. Mujahadah yang tinggi. Dan 4. Integriti. Kelompok 2. Memimpin manusia. Kelompok ini terdiri daripada 3 ciri, iaitu 1. Membangun manusia. 2. Membangun pasukan. Dan 3. Komunikasi yang baik. Kelompok 3. Memimpin perjuangan. Kelompok ini pula terdiri daripada 3 ciri, iaitu 1. Berorientasikan hasil. 2. Berpengetahuan. Dan 3. Disiplin organisasi. Ciri-ciri ini amat perlu untuk dimiliki oleh semua lapisan kepemimpinan dalaman Ikram maupun kepemimpinan masyarakat untuk menjayakan rancangan Ikram. Okay, so I think dalam ciri-ciri itu memang ada spesifik, ada quite detail explanation on each ciri. Okay, Fah, let's have a dialogue. Question and answer. 10:20, we're supposed to finish at 10:30. Boleh tanya, boleh even disagree on some of the points too. I'm just welcome to listen to you guys. Silakan. Ana ada pandangan lah kot. Tak sebab Ana cuba sesuaikan antara modul MKI tu sendiri dengan peringkat student. Sebab kalau ikutkan Ana pernah join MKIS Open Day 2016 di Kuantan. Oh, okay. Dalam pakcik ada kan waktu tu. Oh, yang masa session tu. Anak yang di atas. Ya. Okay, so, silakan. one of the resolution adalah untuk melaksanakan MKI mahasiswa. So, Ana rasa perbincangan tu Ana bawa ke dalam sekretariat ni lah basically kan. Cuma Ana punya concern concern lah kot untuk peringkat MKI. Basically, unit pengembangan bakat lah yang kuruskan semua peserta-peserta yang berbakat ni kan. Tapi untuk di peringkat harmoni, basically struktur dia Ana tak sure sesuai untuk laksanakan macam UTB ataupun sebanyak. Sebab kalau tu kan kami di setiap cawangan ada unit penukaran, ada PIC penukaran masing-masing lah. So sama ada, ni mungkin boleh tanya pandangan Bashir juga lah, sama ada di cawangan akan usahakan penukaran sendiri masing-masing ataupun dicentralisekan di peringkat nasional. Bashir punya pandangan macam mana? Okay. Kalau MKI, dia sebenarnya hybrid. Okay. Hybrid in the sense that ada aktiviti yang nasional anjurkan. Terutamanya dalam penasiran itu, that is done by nasional lah. Keduanya, kalau pelaksanaan program, kita pada even di pertengahan MKI 1.0, kita dah regionalizekan mereka. So kalau antum ingat, Abang Irfan adalah pengurusi MKI negeri. So dia yang organize sama MSF, tapi pusat memainkan peranan, cairkan dana. Kalau dia nak infrastructure support, secretarial support, kita provide. Tetapi dan pusat pula memainkan peranan pemantauan, membawa framework dan intervention sekiranya
ada benda yang tak berjalan, contohnya mentoring tak berjalan, then we start to intervene. So now it's a lot going to be managed by the region. Begitu juga yang akan berlaku pada MKI 2.0. Even parlimen MKI 2.0 itu akan diuruskan, tetapi akan ada strong secretarial support lah. Kecuali, tapi antum mana tak sure, ada tak full timer harmoni sekarang daripada Pejabat Ikram? Ana rasa tak ada. Okay, Ana, we are in the midst of establishing apa yang kita katakan ideal. Institute Development ideal ni develop satu institut latihan yang akan serve Ikram sebagai partner. Dia di luar Ikram tetapi dia adalah service provider pada Ikram. And one of the focus is developing all this framework competencies kan. Dan kalau ada keperluan harmoni untuk engage kami, so Ikram pusat ada bajet untuk harmoni. So kita kena bincang dengan side. If they can allocate income to us, payment to us. Tapi payment kami brotherly lah. ada dia punya rate. Jadi we can then work with the institute, we serve you guys dalam contohnya penaksiran kan. Contohnya kalau module development for macam itulah, developing all the materials tu, kita boleh serve you guys. Terutamanya dalam talent lah. Our focus is kepimpinan. Dan bukannya ahli lah. Bakat itu sendiri. Walau-walau. So that is another, tapi anda faham, the unique of, bukan unique, the dynamic of university ni pelajar tak, you have got 3 years catchment period dia orang. First year tu settlement period, final year untouchable for project, assignment, you know, and then graduation, internship dan sebagainya. Jadi that 2 years in between tu yang kena really make sure, dan it has to be flexible, kan? Self learning can be built in, kan? Workbook, kan? Pre-engagement learning, benda-benda macam tu lah. Pasal sekarang ni learning the tips of your the tip of the keyboard, you can just immediately get into learning mode, kan? Itulah. Okay, Fah, buka lagi. Kita ada 4 minit sebenarnya, kalau dari segi masa lah. Kena jemput yang lain lah untuk tanya soalan. Terus sini kan. Jika tidak dah terlalu Haikal, saya kira yang lain pun boleh je. Ada lagi? Tapi itulah antum ni, you must, your planning period tu kena be targeted lah kot. Mungkin you target first year, second year, third year. That 3 years period tu is, mungkin first year tu pengenalan, second and third years tu adalah proses-proses pembinaan kepimpinan mereka tu kan, in all aspect lah. Because kalau anda perasan tadi tu, Ikram, pelibatan di Medan tu is one of the most effective way in building leadership capacities, kan. So your time frame tu must be very targeted sangat lah, kan, because student ni dia punya masa time tu very limited di campus, kan, kecuali yang teruskan master dan lain lah. Ada lagi? Kalau tak ada, ada soalan lagi lah. Satu lagi Encik, in terms of kemahiran tadi, macam cerita tadi ada 3 kan. Tapi kalau basically yang MKI buat, basically apa yang anda pernah lalui lah, MKI tu dulu anda pernah join interview dia, anda pernah lalu pentaksiran kumpulan semua tu lah. Somehow untuk anda terapkan dalam untuk mahasiswa ni, somehow mungkin sedikit berbeza lah. Sebab basically anda bersimpulkan mahasiswa ni start from zero lah kot, macam tu lah. So should be dalam pembangunan bakat patut lebihkan pada pelatihan ke macam mana? Maknanya dia tak ada spesifik. Kalau macam MKI kan dia ada spesifik kat mana dia nak kerja dakwah dia kat mana kan. So mahasiswa ni macam mana dia nak
Yes. Develop ke kita nak cari, nak sesuaikan ke macam mana? Dia kalau dalam lead punya model tu, lead lead itu kalau yang anda sebut tadi tu, pasal lead ni dia akan melalui fasa universiti. So fokus kita adalah pembinaan tapak asas tu. Dia punya fundamentals, sejak bila dia keluar tu, dia are ready to take a bigger role. Jadi anda setuju mungkin dalam 2-3 tahun tu, tapi kena ada matlamat pembangunan yang mereka nak capai. That one can be developed lah and customized to Harmony punya talents lah kan. Yes, I agree with you. Pasal MKI tu mungkin mereka ni yang dah 25-35 tu dah berada di Medan dan mungkin dah ada pun dia punya kejaya dakwah dia tu kan. Jadi mungkin that's why we need probably, if any way, the engagement will need a lot of discussion, customization to fit your requirements tu. Satu lagi Pakcik, kalau lah, I'm not sure Pakcik boleh ke tak, sebab mungkin your future views akan kerjasama juga dengan Harmony di tingkat yang like talent pipeline kan. So basically anda pun sekarang ni di tingkat sekretariat kami pun nak membentuk satu framework. So anda tak sure adakah akan fit in that lead tu sini ataupun macam mana. So anda kalau nak request bersama-sama juga lead punya framework boleh ke? Boleh. Bila? Sekarang ke bila? Sekarang sempat tak? Sikit. Boleh kot sekejap Anda kena keluarkan file dia. Mana lagi? Okay, ni good. Because there is a kertas kerja tapi Anda tak sure whether I have it in Betul sekejap, ni bengkel sekejap. Baik, anda noted Nazmi punya komen. Komen tu pendarahan yang baik tentang sistem pendidikan. So, anda rasa bolehlah kita usahakan sama ni. Okay, anda tunjukkan, probably the best thing is I just use share with you because I couldn't check the slide. A paper yang telah diluluskan oleh JKP anda besarkan sikit, nanti anda share sekejap sekejap ya. Okay, now I can present. Okay, so this paper ni anda boleh share dengan anda nanti lah. So ialah gabungan, dia ada dua, satunya jangka panjang dan jangka pendek tetapi kita bila kita evolve dalam leadership talent pipeline ini, kita dah jadi we focus a lot of kerangka jangka panjang lah so short term ni because of capacity, we don't have enough resources dan kita tidak ada tenaga, so we do it like this Okay, kalau antum tengok ni, sama dia punya framework yang tadi tu, hanya pelayanan dia adalah perancang merasakan pelan, memikat, milai dan pilih pembangunan pantau dan ukur tu sama lah dan akhir sekali, apa objektif dia? Menjadikan satu kerangka yang mengandungi pelan, program dan penilaian pembangunan bakat kepimpinan ikram yang integratif, komprehensif dan berkesan bermula seawal sekolah menengah hingga pasca graduan Jadi fokus lead ini adalah pool of leadership talent yang mempunyai ciri-ciri dan kualiti berasaskan mukmin yang berintegriti dan kompeten untuk mengisi kepimpinan negara di peringkat tertinggi. So very ambitious. The first time in Ikram we initiate this. The ambitious is we want them to become materials ini are ready for minister, ahli parliaments, KSU, they are ready for CEO agencies, that kind of CEO agencies maksudnya agensi kerajaan lah, those high level
Okey, kalau antum tengok dalam apa? Dalam kita punya fokus tu sama juga tadi tu, dia bermula dengan people leader. People leader ni kecil dan operational dan strategik tadi tu. Kalau anda tengok ni, this is yang bawah ni is where the, jadi kita pun dalam kita punya apa persediaan itu, kerana kita tengok dari segi dia punya potensi. Potensi dia boleh pergi strategik, tapi laluan dalam penyediaan dia kepada strategik itu mereka melalui sebagai emerging leader, people leader, operational dan strategik. Bila kita kata people leader ni, mereka ni memanage, kalau dalam konteks ini, they probably ada harmony or just about to cross into hidup di luar. Operational ni mungkin mereka dah bekerja, strategik ini bila mereka telah Jadi kalau fasa dia, fasa permulaan dalam pembangunan kepimpinan di mana bakat-bakat dikena pasti untuk persediaan mereka melalui fasa-fasa seterusnya. Pembangunan ini, ciri-ciri kepimpinan dalam bakat-bakat tersebut melalui program pembangunan integratif dan komprehensif, mengambil tempat bakat-bakat yang terletih diberikan ruang-ruang untuk memainkan peranan dalam masyarakat dan persediaan untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam kepimpinan negara, memimpin bakat-bakat yang telah dilatih memainkan peranan kepimpinan dalam masyarakat. Dia menjadi jadual dia. Kalau anda tengok ni, persediaan itu adalah 16 hingga 17 tahun. Ini dah tukar ni. Okey, persediaan, sorry. Dia ada persediaan, pembangunan, mengambil tempat dan memimpin. Siapa persediaan itu? 16 hingga 17 tahun. Pembangunan itu kita pecahkan kepada pra dan IPT. Umur dia adalah 17 hingga 18, 19 hingga 23. Sumber bakat dari mana datang dia? Muslim, sekolah kerajaan yang saya sebut tadi itulah. Pra IPT, IPT dan lepasan IPT 5 tahun ke atas lepasan IPT. Jadi yang concern dengan harmoni is this pembangunan itu tempoh dia berapa tahun, nisbah luar, dan kita ada very detail kriteria apa yang kita nak nampak mereka berada. Mana ada tak? Yang ada tunjukkan ni sekejap lagi dari satu paper yang detail dia. Kalau anda tengok paper ni lagi, ujung ni, apa yang kita nak achieve tu, this is for example. I think penokohan hantar lah. Contohnya kalau kepimpinan mereka ni, siapa mereka? Dia ada top 10 best speaker peringkat nasional, MPP peringkat sekolah. Kalau di Muslim itu, Exco KRS, team leader, tokoh pelajar. Ini kriteria. Apa outcome dia? So bila dia nak masuk ni, kalau anda tengok ada kriteria tertentu dia. Sorry, yang anda pun dah lama tak tengok buku ni. Yang ujung ni, kita ada contohnya bawah ni, sekejap lagi. Teknik penilaian yang kita ada. Ni semua ni, untuk budak-budak ni akan dilalui penilaian. Kita dah ada pun assessment tool untuk budak tingkatan 4 ini. Yang ini ni, bila yang kita nak ambil, yang katalah pembangunan tadi tu kan, kita nak ambil yang bukan daripada awal tu, tengah-tengah kita nak ambil, ini dia punya tu so mungkin ada, kita kena nanti bila we come to the situation, kita kena cross. Ini dari segi kompetensi yang kita nak bina, mereka adalah di tahap 2. Kompetensi itu, kalau apa dia punya tahap 2 tu, kalau kita tengok ada spesifik dia. Menengah tinggi, memimpin diri, memimpin manusia dan sebagainya, tahap-tahap itu. Dan akhir sekali, outcome dia ada rasanya. Ini dia punya program pembangunan lah. Kami punya prinsipal, we don't want to disrupt apa yang dah ada. Kalau harmoni dah ada, they will go through harmony. Tetapi mungkin ada spesifik program yang khusus untuk mereka. Yang kita akan cross the path when these people melepasi garis itu. Outcome ni apa? Inilah dia. Fellow Perdana, MPP, Tokoh Mahasiswa Malaysia, Ahli Parlimen Malaysia, Kepimpinan Pelajar Belia Peringkat Kebangsaan. Ini semua tadi. Akademi Pelajar Terbaik, Kemahiran.
peserta program reality, pencetus rumah, kepribadian dan sebagainya. So ini outcome yang kita set untuk each phase tu. Yang phase 1 ni adalah phase apa? Pra pembangunan dan IPT tu So these are the people yang kita nak lahirkan lah. Alright. Nampak Baik. So itulah dia punya perjalanan tu, lead tu So each phase tu ada spesifik target yang kita nak lahirkan. Lepas tu bila dia masuk dalam kepimpinan pra dan IPT tu ada spesifik dia, dan akhirnya bila mereka bekerja tu ada spesifik dia Okey Fah, anda buka lagi untuk bincang kalau ada. Yang ni paper ni baca akan share Anda boleh share insyaAllah, no problem. Anda Yang share slide dengan tadi, slide pun boleh anda share, no problem. ada soalan dekat chat. Anda bacakan MHI expert di peringkat sekolah termasuk dalam lead dia. Soalan dia apa sih? Mahasiswa. MHI expert di peringkat sekolah. Okey, dia macam ni. Lead ni, MHI dan expert ni adalah satu program yang agak MESS juga. MESS maksudnya bukan MESS. Ramai. Siapa-siapa pun boleh join. Tetapi bila lead ini, anda punya term mana guna, mereka ni, peserta lead ini mungkin mereka melalui MHI dan expert itu. Tetapi kita ada one notch up program yang telah terpilih ini dalam 80 orang kita pilih. We don't want many. That memang the cream, the word is used, cream of the cream, yang kita bina betul-betul. Jadi ada program yang expert ni berlaku, kalau anda tak perasan at the end of the year kan, masa dia nak keluar daripada alam persekolahan. Tetapi dalam program daripada tingkatan 4 ini, contohnya di antara perkara yang kita bina mereka, mereka kena ada Instagram account mereka. Dan dalam grup mereka tu mereka kena bincang dan melahirkan ataupun menghasilkan bahan-bahan dakwah yang mereka popularkan melalui Instagram mereka. Kalau tengok budak-budak ni bila balik sekolah cuti sekolah memang mereka banyaklah Instagram dia orang kan. Dia orang create dia orang punya tu. So now we want to train them how do you use that skills, that exposure. Itu satu contoh lah. Dan kita ada satu program yang khusus saja untuk mereka centralized yang kita bawa. Jadi tapi my word is we don't want to disrupt what is already there. Kalau di Muslih tu KRS semua tu jalan. They may be coming from that pool of people, tetapi kita bawa mereka one elevated view dia, and then this elevated view group of people ni yang kita bagi specialized training, specialized mentoring. Dia ada mentor dia yang groom mereka dari segi leadership, communication dia, yang attach, bukan cikgu mereka di luar, yang kita akan kena pasti dan kita matchkan. So these people, dan bila dia masuk harmoni punya era pula, then there is another process of handover pula. Jadi memang adalah tu insyaAllah. Jadi maksudnya yes, MHI expert berjalan dan peserta-peserta lead ni mungkin melaluinya juga, but they have a specialized dedicated program untuk groom mereka leadership dia one notch up lah daripada yang diberikan oleh MHI expert itu. Khairul sangat detail penaksirannya. Khairul, dia detail tapi penggunaan tool dia satu je. Contohnya lah. Kalau lead ni, kita ada 3 assessment. Satunya ada group dynamics. Penggunaan, they have to produce a virtual bulletin. Keduanya, tapi ni group activities lah. Keduanya, they have to produce, to host a FB live session.
Then they have to produce a short video, Instagramnya, TikTok apa, untuk mereka publish. Dan finally adalah they have to go through a game lah. Dia panggil bukan treasure hunt, kita panggil apa? Explorers. Tapi virtual explorers. Tapi ini berlaku dalam satu hari ya. So we group them, we ask them to do the dynamics. Because what we want to see is the outcome. That's how we will evaluate or interact with each other dan sebagainya lah. So we be launching it. Kalau ikhwan nak follow through, very good to get an exposure how things happen. Nanti anda boleh announce dekat siapa? Tuan, the tarikh-tarikh tu. There about 4 locations. Then you can observe. The best you become festi lah. Semua online festi. Kalau ada nak get the experience, then you can become the festi. And then we will train you how to become the festi. Then you would know even how to use it to your student nanti. Alright. Ada lagi? Ada soalan. Soalan Syakira. Syakira. Silakan Syakira. Okay, so anda tak pastilah soalan ni tapi lah kita discuss kan. Okay. So macam doktor tadi doktor ada share pasal MBKI semua kan. So kalau kita tengok bagi anda sendiri lah MBKI ni satu projek yang sangat baik lah. So dari segi planning dia sangat baik and ada assessment, mentoring semua projek training kan. So macam pada pendapat doktor sendiri macam cakap do you think it is a need ataupun it is a institution for Harmony untuk ada satu projek pembangunan bakat yang lebih kurang macam ni, especially maksudnya mungkin in the future lah untuk kita, adakah perlu untuk kita bangunkan ataupun create ataupun create sistem yang macam ni based on our criteria yang kita harapkan untuk gemurang. Tapi concernnya adalah adakah worth it, sebab biasanya kehidupan kat IT sekejap je kan dalam 4 tahun kat asas 5 tahun kan. So macam adakah worth it untuk kita create sistem yang macam ni ataupun cukup sekadar kita buat planning yang cantik dan dalam planning tu kita just adakan program kerja ataupun kerja ataupun rasanya macam agak baik untuk kita buat projek-projek seperti MKI dan sebagainya. So the way I would respond to that, first thing first, what is the end in mind lah dalam penubuhan ni, dan keduanya reality dan practicality, anda faham, ikhwah dan akhwat adalah pelajar, cumanya kalau in the end of the mind tu, kita nak menghasilkan a pool of leaders, talents that are leadership, and then probably there is a need. Tetapi kalau kita nak membina ikhwah dalam program tarbiyah dan exposure dalam aktivisme campus, mungkin apa yang dah ada tu dia macam lead lah ni, benda dah berjalan. Antum dah ada program harmoni sentum yang dedahkan harmoni antum yang mendedahkan ikhwah dan akhwat di kampus dalam beberapa program, projek dan sebagainya kan. Tetapi sekiranya ada pemikiran that you need to deliver some leadership from your pools of members yang perlukan pendedahan kepada penyediaan kepemimpinan mereka untuk mereka memainkan peranan yang lebih besar pasca kampus, mungkin elok difikirkan, tetapi dengan realiti kehidupan kampus. MKI ini because we have the luxury, bukan luxury, it's over 2 years. Dan kita, itu pun, no Syakira, it's never an easy task lah. Cuma mungkin MKI ini ada full time support. Kita ada 3-4 orang yang support projek tu. Jadi dia lebih mudah diuruskan. Bukan lebih mudah, lebih boleh teratur disusun. Dan cuma kalau nak
you may have to have a very watered down approach. At least the apa, pengenalan ataupun saringan tu berlaku. Then you have the cream. And then mungkin program dia pun has to be very very flexible. Tapi fokus dia adalah kepemimpinan itu. Dia membezakan daripada fokus-fokus yang kita buat di bawah ini, yang mungkin membina ahli kita, kemahiran dia, exposure mereka, tetapi yang ini adalah untuk membina kepimpinan yang membolehkan mereka keluar daripada kampus itu dalam keadaan bersedia untuk mengambil tanggungjawab yang lebih besar. So, tapi anak setuju, bukan anak setuju. I will really emphasize it has to be within your reality campus. Jangan nak ambitious buat macam mana MKI buat. Jadi ambitious je lah tapi tak jadi. But lagi satu, Tuan, as I said to you, dengan adanya ideal tu nanti tu, we can offer the service and then we can work out certain budget dengan Harmony punya budget. Kalau untuk hantar push your idea to the apa? Harmony siapa jaga sekarang? Ustaz is tu lah, tapi di pejabat Ikram tu ada rasanya yang in charge. Sikit ada tak yang jaga Harmony? Ataupun orang muda lah kot, dia bawah muda. And then they have the budget. So kalau buat budget tu, keperlukan kepimpinan kampus tu, boleh kita bantu dari segi mungkin penaksiran. Antum tak payah pergi all around Malaysia. So mungkin kita sendiri ada tim kita boleh deploy buat penaksiran. Sekarang ni kami buat online ya. Because of the COVID tu, so we dah sesuaikan with all the situation tu dan boleh kita pick and choose from that situation. Itu adalah jalan penyelesaian dengan kekangan yang antum ada. Dan program modul tu kita ada bentuk video, bentuk pre-read yang macam antum kat kampus lah sekarang, bukannya semua ada kelas lah. So we tailor that pendekatan itu untuk menyesuaikan keadaan antum di kampus. Wallahu a'lam. Right, thank you, Doktor. Ada lagi? Macam tak ada lagi. Okay, jazakallah khairan ikhwah. So saya doakan antum we'll find a formula how to get your penubuhan works. In any way, perlukan sokongan perbincangan lanjut tu, I'm always available. Ataupun Syikin pun available to give you further input to that. Jazakallah khairan ikhwah dan akhwat. Serahkan balik pada komen. Silakan komen. Okey, terima kasih Dr. Zahar atas perkongsian yang saya rasa amat baiklah. Dan saya rasa ada perkara yang boleh diaplikasikanlah dalam di peringkat Harmoni Pusat dan di peringkat cawangan itu sendirilah. Okay, so